Okey, jadi ini adalah kelas pertama kita. Dalam first session ni, saya akan buat sedikit introduction berkenaan dengan Autodesk Inventor lah. Kita akan tengok dia punya user interface, paparan muka. And lepas itu, saya akan bawa anda buat sedikit sketching, 2D sketch. Sama seperti apa yang kamu buat semasa AutoCAD dulu lah. Kita akan buat line, buat circle, semua benda yang basic-basic. Okay? So, sebelum before we go to Inventor, ada sedikit slides saya nak tunjuk dulu. Okay. Jadi saya ini introduction everything data center lah. User interface. Okay. Jadi ini adalah user interface untuk Inventor lah. Bila anda open nanti, kamu akan dapat view macam ni, lebih kurang macam ni view. Okay. So di bahagian atas tu kita panggil sebagai Quick Access Toolbar. Okay, Quick Access Toolbar. Dan ada application menu ni di sebelah kiri ni. Macam warna orange ni. Okay, kalau kamu on Inventor nanti, kalau kamu klik di sini, dia akan keluar keluar save, open dan so on. Jangan double klik ya. Okay, icon ini kalau kamu klik 2 kali, dia akan tutup. Jangan klik 2 kali, klik sekali saja. Okay. Lepas tu sebelah kiri ni adalah model browser. Setiap kali kalau anda buat lukisan, anda mesti onkan model browser. Tekan model browser ni, dia akan keluar macam history, sejarah. Apa yang kamu buat sebelum ini. Apa yang kamu buat step pertama, apa yang kamu buat step kedua, ketiga, keempat, dan selebihnya. Dalam sistem Inventor, kita boleh edit dah. Kita boleh edit apa yang kamu telah buat. Macam kamu dah buat sampai step yang ke-10. Tapi kamu masih boleh lagi edit lagi step yang pertama. Okay, kalau macam AutoCAD, saya rasa tak boleh lah. AutoCAD kalau kamu dah lukis circle, itulah dimension dia. Kalau nak ubah, kena padam, lukis balik. Itu AutoCAD lah. Dan di sebelah kanan kita ada view cube dengan navigation bar. Ini adalah penting untuk anda navigate atau untuk anda pusing anda punya objek lah. Okay. So masa 3D nanti banyaklah pusing-pusing ya. So Quick Access Toolbar ada button open, save dan so on lah. Kalau kamu nak buka new file, kamu akan gunakan button open di sinilah. New di sini. Dan ini yang dimasukkan dengan application menu tadi ya. Kalau kamu klik, dia akan keluar list semua senarai ini. So di sini kamu boleh buka file baru, anda boleh klik button save dan selebihnya. Okay, so dalam sistem Inventor ni kita ada satu function yang sangat penting ya, iaitu dipanggil sebagai projects. Project ni sebenarnya adalah folder. Dia adalah satu folder yang akan diwujudkan oleh Inventor supaya memudahkan anda save semua file yang dibuka dalam folder tersebut. Okay. So dengan adanya folder tersebut adalah dia akan memudahkan anda copy paste lah. Contohnya kamu dah buat projek SEM akhir, kamu lukis banyak file, kamu save dalam folder atau projek tersebut. Bila kamu nak pass copy lukisan tu kepada kawan lain, kamu just ambil folder tu, copy, paste dekat PC kawan. Dia wujudkan satu folder secara automatik dalam sistem Inventor. Jadi untuk memudahkan user pengguna urus projek yang berlainan, kita boleh wujudkan folder yang berlainan. Okay, mungkin kamu boleh wujudkan satu folder untuk buat tugasan, satu folder untuk buat ujian, untuk buat projek yang berlainan boleh, tak ada masalah. Dalam menggunakan fungsi projek lah. Okay. So balik pada Inventor, dah buka Inventor kan? Sudah. Dah on kan, semua dah on Inventor lah. Jadi saya rasa kamu saya punya 2021. 2021 boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay. Saya pun 2021. Lebih kurang sama saja. Okay, sir. Okay. So dalam sistem Inventor saya rasa saya pun dah bagi tahu sebelum ini. Okay, so di sini kita ada part, assemble, drawing dengan presentation lah. Kalau kamu nak lukis sesuatu objek, biasanya kita akan mula dengan part file, part. Okay, jadi kalau you tengok pada screen saya ada screw lah, semua ni adalah part file. Dan bila kamu nak pasang part tu, kamu mesti buka file assembly. Daripada assembly, masukkan part file ni, masuk ke dalam. Okay. Jadi dekat assembly sini tak ada lukis-lukis lah, kita hanya pasang saja. Kalau nak lukis-lukis, buat lubang, buat screw, buat nut, semua dekat part. Dan kalau kamu nak buat presentation, you nak buat video, contohnya kamu lukis carburetor engine motosikal.
Dan kamu nak buat presentation, cabut skru dia satu part by part ke berita tu. Jadi itu adalah di bahagian presentation, buat video. Dan kalau kamu nak wujudkan engineering drawing, ada title block, ada nama, ada tarikh, ada tajuk, ada dimension, itu adalah di bahagian drawing. Nah, kalau kelas asal tu saya dah sampai assemble lah. Okay, part dengan assemble dah siap. Okay. So untuk mulakan anda punya exercise whatsoever apa-apa aja, kita mula dengan klik pada button project di sini. Nampakkan project? Nampak sir. Nampak sir. So dekat screen kamu pun ada, you just klik pada project. Jadi kamu akan dapat satu dialog box macam ni. Okay, lepas tu di bawah ada new, bawah sini new. Klik pada new. Pilih single user new project. Ya, sir. Okay, lepas tu next. Letaklah nama kamu, nama tajuk lah. Kalau saya di sini saya letak DAD 30122 lah sebab saya nak uruskan semua drawing untuk kelas kamu kan. So anda letaklah apa-apa nama yang kamu nak. Okay, so letak je apa-apa nama yang kamu nak. Lepas tu finish. Nanti kalau kamu nak buat lukisan lain, okay, kamu akan buat projek lain lagi. Contohnya kamu nak buat tugasan 1. Nanti kamu akan wujudkan projek tugasan 1. Kamu nak buat tugasan 2, buat lagi satu projek tugasan 2 dan selebihnya. Okay, semua dah? Lepas tu you klik finish. Finish, dia akan keluar yang ni, okay saja. Okay, dah kan? Taufik, Luman? Saya ada new sir. Dia dah new, bawah ni, bawah-bawah sekali. Boleh share Sekejap ya, screen? sir. Oh, you pakai handphone ke? Kalau Ya, saya pakai phone. you Dah boleh boleh tukar kamera ke ni? on camera. Aku tak macam mana. Nampak ke sir? Okay, dekat bawah sebelah kiri. Saya rasa dia tersembunyi di bawah lagi. Dialog box, boleh kecilkan dialog box ni kan? Dia macam tersorok di bawah. Kamu klik palak dia. Tak boleh turun sebelah sir. Tak naik atas. Okay, kamu cuba tengok screen saya, tengok. Okay, kalau you tengok pada screen saya, okay, new kamu punya new ni, dia di bawah, dia macam ni, tersembunyi. Kamu klik tajuk ni, tarik atas. Nanti ke bawah sini. Okay, kamu punya dia Tu- di bawah. Cuba balik sir. Macam mana sir? Ni dekat bawah ni macam ni. Yang case kamu macam ni. Kamu klik pada Oh, tajuk ada sir. Ada sir. tarik atas. Ada sir. Okay, new single user project. Next, Okay. masukkan nama. Apa nama lah. Okay. Okay, lepas tu finish. Apa-apa je error dia keluar, bagi tahu je finish. Apa-apa nama je kan sir? Nama apa-apa je lah yang mudah untuk you ingat. New single project bukan sir? Ya, new single user project. Lepas tu next. Ya, next, yes. Next, letak nama. Bubuh nama, Tu finish. finish. Tapi Yang- next. Yang dekat project name tu. Type lah project name kamu. Saya letak DAD 30122 lah. Itu subjek kita lah. Saya ada banyak kelas lah. Nama saya salah. Boleh je. Okay. Sudah sir. Finish kan? Dah finish, yes. Lepas tu dia akan keluar satu ni, you cakap okay je. Sini sir. Okay. So folder ni, project ni, sebenarnya dia adalah folder lah. Kalau nak cari balik dekat PC, anda pergi ke bawah window ni. Anda pergi buka folder, mana-mana folder lah. Okay, pergi komputer sana, dekat komputer lah. Buka satu folder. Biasanya you buka di folder di mana? Tepi ni kan? Dokumen. Klik window bawah. Sini ada dokumen ni. Sebelah bawah, sebelah kiri bawah. Bawah sana. Documents. Lepas tu di sini ada folder inventor. Kalau tengok screen saya. Saya ulang sekali lagi. Dekat bawah ada window tu komputer lah. Balik pada komputer. Bukan di inventor lah. Klik di penjuru kiri bawah. Lepas tu ambil ikon dokumen ni. Boleh? Boleh sir, boleh.
Okay, so bila you klik documents, dalam tu ada folder inventor. Ada tak? Sekejap. Okay, boleh. Human. Lepas tu dalam tu ada folder inventor. Inventor je nama Ada dia. sir, ada sir. Ada inventornya kan? Buka inventor tu, lepas tu akan ada folder yang nama projek tadi. Ada tak? Oh ada sir, ada sir. Nanti Ada, ada. kalau nak copy paste file kan semua ambil dari folder sana. Kalau you buka nanti kosong lah, memang kosong lah. Bila you Okay. save, Oh, nanti lepas kamu buat latihan ke apa-apa, klik je button save, semua file akan save di sini secara automatik. So saya balik pada inventor lah, saya balik pada inventor. Jadi sebelum kamu mulakan buka file baru atau apa-apa, sila pastikan projek kamu ni sebelah kiri ada satu tick. Nah, tick bermaksud projek tersebut telah aktif. Okay, kalau tidak, Anda double klik lah. Contohnya bawah ni saya klik-klik, dia akan aktifkan projek lain. Jadi pastikan kamu aktifkan projek yang baru buat tadi. Klik-klik. Ada tick ni. Okey ya? letik saya sebelah kanan sir. Sebelah. Tak apa. Kiri kanan tak apa. Yang penting ada tick. Tick Okey, maksudnya dia aktifkan projek tu. Okey sir. Okey, lepas tu done. Done saja. Okey dan sudah. Oh, kamu dua install version lain-lain kah? Saya 2020 je sir. Oh ya, 2020 dia macam lain sikit. Tapi boleh lah. Boleh je lah. Ya sir. Okey, lepas itu untuk mulakan lukisan, pergi ke sebelah atas ni, klik new. Jangan ambil yang bawah ni ya, ambil di atas penjuru kiri ni. Icon tu, klik new. New. Yep, sir. Okey, nanti petang kelas apa nanti ya? Bengkel kah? Workshop sama apa satu tuh. Workshop masih ada agak? Ada workshop apa tuh? Management. Engineering bengkel lah. Society. Engineering Society. Oh, Engineering Society ya. Ya, ada quiz ni petang. Okey, nanti kita habis awal lah dalam 12 lebih sikit lah. Dah buka new? Sudah, sir. Okey, so bila you buka new, kamu akan dapat interface yang lebih kurang macam saya lah. Lebih kurang lah. Okay, so bila Yes, sir. kamu klik simbol ni, dia akan buka ada English dengan metrik. Saya rasa kalau yang 2020 pun sama, dia ada English dengan metrik di sana. Okay. Kalau kamu buat lukisan melibatkan milimeter, kita gunakan metrik. Kalau kita punya lukisan adalah inci, kita menggunakan English. Okay, so sekarang kita buka metrik dulu. Klik metrik. Taufik, okay? Taufik? Baik. Sir, sangkut lain, sir. Ya kah? Lain saya sangkut kah? Saya okey sir. Halo? Ya, dengar. Dengarkan? Ya, dengar. Oke. Dengar saya kah? Saya clear. Sangkut, sir. Ya kah? Punya lain. Lain mobil. Lain nih, sir. Lain saya yang sangkut kah? Lain kamu sangkut? Lain si Taufik sir. Mungkin saya punya lain nih. Okey, tak apa. Nanti saya record video. Okey, so pergi ke metrik. Okey. Okay. Jadi di sini kalau kamu nak lukis part file, kamu boleh pilih standard millimeter IPT. Kalau kamu buat assemble file, pilih standard IAM. Mesti ada perkataan standard tu. Kalau kamu nak buat drawing tu kan, ANSI millimeter. Kalau drawing tu lain sikit lah. Kalau kamu nak buat presentation file, bawa lagi standard IPN. Okay. So sekarang kita mula dengan standard IPT. Boleh? Standard IPT. Lepas tu klik button create di bawah. Create. Yep, sir. Okay, boleh. Dia ada latihan, ada latihan. Tekan create ke sir? Ya, tekan create, dia akan buka file baru. Okey. Dia akan buka file macam ni. Jadi setiap kali bila kamu nak buat lakaran, kalau kamu buat garisan, buat circle, kamu mesti menggunakan fungsi 2D sketch. Untuk inventor ni,
untuk inventor ni, untuk wujudkan satu objek 3D ni, 3D objek, kamu akan menggunakan banyak kali sketch. Okay, bukan bermaksud sekali lukis, pak, terus keluar. Tidak. Kamu akan buat satu persatu. Okay, contohnya yang botol gam ni, contohnya. Okay, mungkin saya lukis dulu bawah. Step pertama. Step kedua, baru saya buat yang atas. Okay, dan selebihnya. Biasanya dia akan melibatkan banyak step. Okay. So, untuk start, kita klik pada 2D Sketch di penjuru kiri atas, 2D Sketch. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Ini adalah plan lah. Ada? Jadi pilih, Mana, sir? okay, 2D Sketch di sini. 2D Sketch. Sketch. Klik Oke, kan. lepas tu? Lepas tu dia akan Klik. keluar plan ni, ada tak plan? Kiri kanan atas bawah tu. Ada sir, ada. Ada. Okay. Seboleh-bolehnya kita ambil SY plan. Kalau kamu letak mouse di situ, dia akan tulis SY plan. Oke sir, ada. Okay. So, Ada. SY plan adalah bawah. Z adalah tinggi. Okay. Seboleh-bolehnya kita pilih SY plan. Klik. Klik, you akan dapat. Swipe left. Ya, SY plan. Oke. Okay. Dan dalam setting di dalam ni lebih kurang sama seperti AutoCAD lah. Nanti kalau ada masalah, kamu klik explore lah. Semua fungsi ni lebih kurang sama dalam AutoCAD lah. Lebih kurang sama lah. Okay, boleh? Boleh. Okay. Jadi kelebihan inventor ni, kita akan lukis, lepas tu baru letak dimension. Contohnya saya nak buat satu kotak tinggi 100, okay, dia punya panjang pun 100. 100, 100, 100. Okay. So ambil line di sini, line, klik pada line. Klik line. Sudah. Okay. Kalau boleh kita mula pada origin, titik tengah ni, ada titik tengah ni. Letak mouse ke situ, dia akan keluar titik hijau. Ada tak? Ada. Klik di Ada, situ. ada. Klik di situ. Ya. Okay, lepas tu kalau anda gerakkan mouse tu, okay, garisan tu tak semestinya tegak lah. Kalau saya nak lukis garisan tegak kan. Ya. Untuk permulaan, tak semestinya kamu ikut bentuk yang sebenar. Okay, contohnya saya buat macam ni, saya buat dia sengit-sengit. Contohlah. Semua sengit habis. Tanpa ada dimension. Cuba klik gunakan mouse, klik je. Klik je bentuk macam tu, sengit-sengit sikit. Oke. Yang penting dia tutup lah. Dia tutup. Sudah, sir. Okey. Jadi garisan kiri kanan ini adalah garisan yang tegak. Vertical. Okey, so di atas ni, dekat atas bahagian constraint, kalau anda perhatikan ada satu tiang tegak ni. Vertical constraint. Ada nampak? Atas ni. Sini. Kan nggak sir? Ya, klik pada vertical constraint. Lepas tu klik garisan kiri kanan. So dia akan jadi tegak. Kiri kanan. Dia akan jadi tegak. Tak ada sengit-sengit lagi. Kanan pun sama sir? Boleh ulang ke, sir? Ya. Okey. Oke sir. So saya ulang sekali. Klik pada vertical constraint. Dekat atas ada vertical yang tegak ni. Vertical. Klik. Lepas tu pilih. Ya, pilih garisan kiri. Pilih garisan kanan. So kiri kanan akan tegak. Tak ada sengit lagi. Jangan sengit. Oke. Okey. Kalau dah siap, escape ke keyboard. Keyboard to escape. Untuk clearkan function. Takut ada benda yang dia melekat. Escape sekali. So atas bawah melintang. Kita ambil yang horizontal constraint. Ini yang melintang. Horizontal constraint. So klik atas, klik bawah. So kotak tu akan jadi segi 4. Tepat. Dia tak akan sengit-sengit lagi. Horizontal apa tadi sir? Horizontal constraint ni. Dia melintang. Kalau satu simbol melintang tu tepi dia. Oke. Boleh ya? Boleh. Okay. Jadi step seterusnya kita masukkan dimension. Kalau inventor ni kita lukis dulu baru letak dimension. So di sini ada dimensions. Dimension. Klik pada dimensions. Lepas tu klik pada garisan kiri. Tarik mouse keluar. Klik pada line, jangan klik hujung-hujung. Kita klik pada garisan lebih cepat. Nak klik hujung-hujung pun boleh, tapi lambatlah. Kita klik terus pada garisan.
So, klik pada garisan, tarik mouse ke kiri atau ke kanan, klik sekali lagi. Okey, dia akan minta kamu edit dimension. Kalau kamu terlupa edit, contohnya saya terlupa edit, saya hanya perlu double klik pada nombor ni. Klik-klik, saya boleh ubah lagi. Ini ubah dia jadi 100 tinggi. Tinggi 100. Okey, boleh? Boleh, boleh. Okay. So, kalau kamu dah buat line tinggi di sebelah kiri, kamu tak boleh buat lagi di sebelah kanan. Dia akan bercanggah. Sebab kiri kanan automatik dia mesti sama tinggi. Kalau kamu nak buat juga di sebelah kanan, kalau saya buat, klik, dia akan keluar air kuning ni. Okey, maksudnya ada kesilapan. Kiri kanan tu dia bercanggah. Kita akan follow yang sebelah kiri, escape. Escape tak nak buat. Kita buat sebelah kiri cukup. Okay. So, untuk tinggi pun sama. Untuk tinggi, ambil dimensions. Klik line bawah atau atas. Ke bawah, kita letak 100. Okay. So, kalau macam mau padam garisan tu macam mana? Okey, nak padam garisan senang. Sebelum padam, escape dulu kat keyboard. Klik pada garisan, delete dekat keyboard. Delete di Klik. keyboard. Lepas tu? Delete dekat keyboard ada delete kan? Delete button tu. Okey, okey. Dia akan hilang. Jadi selain daripada buat dimension, kita boleh juga buat pengiraan dalam dimension. Contohnya kadang-kadang kita lupa bawa calculator. Jadi kamu tak perlu nak tambah tolak lah. Kamu terus masuk dalam dimension. Contohnya 100 ni. Saya klik 100. Saya boleh gunakan matematik lah. Nak tambah, nak tolak, nak darab, nak bahagi. Semua boleh buat di sini. Contohnya sini. Saya gunakan 100 darab. Darab tu adalah star, bintang. Star 2. Maksudnya 100 darab 2. So, saya enter. Dia akan jadi, jawapan dia adalah 200. Okay. Boleh ubah bawah ni, ubah jadi 200. Double klik. Klik tu. Type 100 bintang 2. Bintang tu maksudnya darab lah. Nampak kan? Okey. Taufik, Lukman, okey kan? Ya. Okey, okey. Okey. Kalau laju sangat bagi tahu Okey. Ubah jadi 100, 200. Sudah? Sudah kan? Boleh saya sambung? Sudah. Okay, jadi sebelum saya sambung, saya nak tunjuk kepada anda macam mana nak navigate atau kita nak susun lukisan tu. Jadi gunakan mouse. Kat mouse kamu biasanya ada 3 button. Kalau tak ada mouse susah sikit lah. Kalau boleh cuba tapakkan mouse lah. Ada mouse kat semua? Ada. Ada, sir. Ada, okay. So button tengah ni, scroll ni, kalau kamu scroll in, scroll out, okay. Contohnya saya letak cursor di tengah. Dan kalau saya scrollkan button tu, lukisan akan jadi besar dan kecil. Terus pulang kepada anda, letak cursor tu, mouse tu di mana. Kamu letak di yang di tempat kosong, zoom, dia akan zoom lah mana-mana yang kamu nak. Terpulang pada di mana anda letak cursor, scroll tu. Okay, dia akan besar ada kecil. Okay, satu lagi, button tu, kalau kamu klik button ni, cursor akan ubah jadi tangan. Perasan sih? Klik button ni, guna mouse, klik, guna tangan, klik dia. Klik, dia akan jadi tangan. Ada. Bila jadi tangan, kamu boleh gerakkan lukisan ke kiri, ke atas, ke bawah. Kadang-kadang lukisan tu dia sorok ke kona-kona hujung. Kita klik dia, pindah ke tengah. Penting kan? Yes, sir. Okay. Dan satu lagi, kadang-kadang bila kita buat lukisan, contohlah saya scroll yang kecil, okay. Cuba scroll lukisan tu besar, sangat besar sehingga tak nampak. Boleh tak? Scroll ke arah kamu supaya besar sehingga keluar daripada screen. Hilang sudah, sir. Okay. Kadang-kadang kamu akan ada masalah macam ni. Bila nak lukis, lukisan tu di luar screen.
Jadi apa yang kamu perlu buat, Anda hanya perlu klik button tengah tu, klik 2 kali. Klik 2 kali. Dia akan zoom keluar. Okay, so saya klik, dia akan keluar. Okay, boleh? Selalunya pelajar ada masalah macam ni lah. Bila dia lukis, lukisan tu hilang. Tapi ada sebenarnya lukisan tu di luar screen. Kamu hanya perlu klik 2 kali pada button scroll. Klik, dia akan keluar. Okey, boleh? Okey kan? Ya. Boleh saya sambung kan? Ya, sir. Okay, jadi di sini ada banyak function lah. Sebelum saya proceed, saya ambil satu circle dulu. Dekat atas tu sebelah line tu ada circle. Kita ambil circle. Klik pada circle. Klik pada circle. Ya. Okay, lukis di dalam kotak tu, di mana-mana aja. Okay? Lukis di dalam kotak. Okay, so contohnya saya ambil ni ya, ke circle, klik ya, klik screen. Jadi bila kamu klik screen, dia akan bagi nombor tu. Kalau kamu tengok pada screen saya, garisan dot tu, daripada hujung ke hujung itu adalah diameter. Okay? Kalau simbol diameter, dia adalah bulat dengan line, satu line cross macam ni. Kalau simbol diameter. Okay, kalau kamu nak radius, mouse klik kanan, pilih radius. Okay, kamu boleh ubah, saya buat sekali lagi ya. Circle, klik, mouse klik kanan, jadi kamu boleh ubah antara diameter dengan radius. Itu pula pada soalan. Okay, so sekarang saya nak kamu ambil radius lah, ambil radius. Okay, masukkan radius 30. 30. Sudah 30? Sudah. Okay. Jadi step seterusnya saya nak pindahkan circle ini ke tengah-tengah ke segi 4. Jadi akan ada banyak latihan lah. Kamu akan lukis, you nak pindahkan objek itu di center. So bila kamu pindahkan circle ini ke tengah-tengah sini, okay, kita akan menggunakan fungsi horizontal dan vertical constraint tadi. Okay. Jadi kalau anda imagine lah, kalau saya ambil circle ni, saya letak di tengah, titik tengah circle, hubungan dia, hubungan titik tengah circle tu dengan titik tengah garisan atas adalah vertical. Jadi saya ambil vertical constraint, klik pada vertical constraint yang tegak. Dan klik. Klik vertical constraint, lepas tu klik pusat bulatan. Lepas itu klik garisan atas ada titik midpoint, kita panggil midpoint. Okay, letak mouse di garisan atas, gerakkan mouse kiri kanan, kamu akan jumpa titik hijau. Cari sehingga keluar titik hijau seperti dalam screen. Dan kamu klik. Saya ulang sekali lagi. Klik vertical constraint. Pilih pusat bulatan. Gerakkan mouse ke atas garisan, di atas lah, garisan atas. Okay. Gerakkan cursor tu kiri kanan supaya jumpa titik tengah yang berwarna hijau di garisan atas. So you klik. So circle tu akan berada di center, kiri kanan tu center. Lepas itu kamu buat benda yang sama untuk horizontal constraint. Kalau untuk horizontal constraint sama juga, kamu ambil pusat bulatan. Lepas tu pilihlah garisan kiri atau kanan. Cari titik tengah. So circle tu akan betul-betul di tengah-tengah. Boleh, Taufik? Boleh. Sir. Kalau tak boleh bagi tahu sebab kita akan banyak menggunakan fungsi ini. Sir, Ya, ini recording screen gak, sir? ya recording. Macam nggak bagus line saya. Sorry, Line saya macam sangkut-sangkut. line saya sangkut kah? Line saya, sir. Ya, Tapi sudah kuat lagi. line Tapi ini Taufik- recording screen kan, sir? Ya. Oke, boleh tengok balik nanti, sir. Tengok balik nanti. Oke? Line saya sangkut ke mungkin saya tutup pintu tadi. Satu lagi. Ya. Oke.
Okey, satu lagi kita akan banyak menggunakan tangent. Tangent. Ambil satu circle. Ambil circle. Klik di sebelah kanan. Segi empat tadi. Klik di mana-mana lah. Okey, klik di sebelah kanan. Buat circle yang besar. Dengan radius. Radius dia 100. Kenapa line saya sangkut-sangkut dah? Tak pasti ya. Satunya laju sudah nih line. Mungkin dia di atas. Okey kan Lukman, Taufik? Line sini dah berapa part, sir? Line saya ke line kamu? Saya pun tak pasti. Line saya kot. Line saya, sir. Oh, tak apa. Hilang. Kita tengok balik. Kita lukis circle kan? Ya. Buat satu bulatan, radius 100 di sebelah kanan. Okay, lepas itu kita masukkan jarak antara bulatan yang kecil dengan jarak bulatan besar. Biasanya dalam Inventor kita lukis dulu, baru letak jarak. Okay, kalau AutoCAD dulu, pelajar akan buat line, lukis circle. Janganlah kalau Inventor, kita lukis, letak dimension. Okay, ambil dimensions. Ambil dimension. Klik pada pusat bulatan untuk bulatan yang kecil. Lepas itu klik pada pusat bulatan yang besar. Okey, ambil jarak dia sebanyak 300. Okey, ambil jarak 300. Ambil dimensions, klik pusat bulatan kecil, klik pusat bulatan besar, masukkan jarak 300. Boleh? Okey kan? Nanti kamu akan buat exercise ni lah. Boleh. Nanti saya bagi exercise ni. Okay. So, step yang seterusnya saya nak tunjuk cara buat tangent. Tangent bermaksud kamu ada circle, dan kamu akan ada satu garisan yang bersentuh dengan circle tu. So, garisan yang bersentuh tu tidak masuk ke dalam dan tidak jauh sangat. Okay. So, di sini kita ambil line. Kita ambil line. Mula daripada segi empat tadi, di sini. Mula daripada sini. Klik. Buat satu line yang jauh daripada garisan tadi. Sorry, jauh daripada circle. Satu lagi line di bawah pun sama. Nanti kita nak bagi dia tangent. Touch. Okay, buat dua line, terbuka macam tu. Tak perlu dimension. You just click saja. Okay. Yes, Okay, sir. sir. Okay. Okay, lepas tu di atas ambil tangent. Tangent di atas. Tangent di atas lah, nampak kan tangent dekat dengan dimension ni. Nampak. Klik pada tangent, klik garisan, klik bulatan. Tengok, klik garisan, klik bulatan. So bulatan tu akan lari, memang akan lari. Okay, sebab kita belum bagi dia lurus lagi. So buat benda yang sama, tangent lagi sekali, garisan bawah, bulatan. So jadi kalau anda perhatikan bulatan tu dia akan bergerak atas bawah kan. Nanti kita akan lockkan posisi bulatan tu. Sudah? Tangent? Sudah tangent? Boleh saya sambung? Boleh. Boleh, sir. Boleh ya? Okay, jadi saya nak susun dua-dua bulatan tu supaya sama tinggi. Okay, so pergi balik ke horizontal constraint. Yang melintang tu. Dekat atas horizontal constraint. Klik pusat bulatan kecil, klik pusat bulatan besar. So dia akan lurus. Macam horizontal. Lepas tu ambil lah gunting, dekat atas ada gunting, trim. Klik garisan yang berlebihan. So, something like this lah. Okay kan? Yes, sir. Okay. Okay, saya tengok apa lagi. Okay, yang nanti saya akan bagi yang ini chamfer. Yang ini chamfer. Okay, chamfer ni, okay, sama ada fillet atau chamfer, kita boleh ambil di atas ni. Fillet dan chamfer. So, fillet dan chamfer ini, kamu boleh buat pada 2D sketch atau kamu buat semasa 3D sketch. Okay, tak apa, saya tunjuk dulu fillet yang biasa. Ambil fillet dulu.
Okay, klik fillet. Okay, masukkan fillet sebanyak 15. Okay, untuk fillet dan chamfer, kamu perlu pilih 2 garisan. Anda perlu pilih 2 line supaya dapat fillet dan chamfer. Okay, klik fillet, masukkan 15. Okay, kliklah garisan 15 kata Sir. ya 15. Lepas Si tu 15 lah. 15. Okey, okey. Klik garisan pertama, klik garisan kedua, automatik you akan dapat fillet. Mesti ada first line, second line. So di situ akan wujud fillet. Okay, lepas itu cuba pakai chamfer pula. Chamfer. Fillet dah siap? Fillet dah siap? Sudah, sir. Okay, tengok pada chamfer, klik pada chamfer pula. Klik pada chamfer. So dekat chamfer tu ada 3 pilihan. Yang atas tu adalah DD. Kalau pilihan pertama, bermaksud sudut dia 45, sudut 45. Kamu hanya perlu masukkan satu distance. Kalau pilihan yang kedua, kalau kamu klik yang kedua, maksudnya jarak yang pertama dengan yang kedua berlainan. Okay, terpulang pada lukisan. Kalau kamu klik pada pilihan yang ketiga, bermaksud kamu perlukan jarak dengan sudut. So, nak senang, di sini saya gunakan yang pertama, kita masukkan sebanyak 15. Okay, ambil option yang pertama, masukkan distance 15, pilih line pertama, pilih line kedua. Kamu akan dapat chamfer. Boleh? Boleh Sir, boleh Sir. Klik OK. Okay, tetapi ini nanti saya buat exercise di sana. Tengok pada screen ya. Okay, tetapi kalau untuk lukisan ini, sebelah 64 ni bukan chamfer lah. Okay, you tengok pada screen saya buat 64 ni. Dalam sistem Inventor senang sebenarnya. Kamu ikut apa yang ada. Okay, untuk 64 tu sebenarnya semasa kamu lukis bentuk yang sengit macam ni. Nah, this one 64. Okay, Taufik? Ya. Okay. Kamu dalam Inventor nanti kamu ambil line dulu sebelah sengit, lepas tu ambil dimensions, klik garisan yang condong, tarik mouse naik atas, type 64. Buat lagi kali kedua, klik pada garisan, tarik keluar, type lagi 64. Siap yang chamfer tu. Okay. So untuk yang sebelah untuk sebelah kanan pula, kalau soalan tak bagi, tak perlu cari. Okay, kamu buat apa yang dibagi tu, dimension. Kamu buat semua, memang you akan dapat yang sebelah kanan tu. Tidak diperlukan dimension. Boleh? Circle-circle tu macam biasa, you just klik garisan, pusat bulatan. You akan dapat jarak. Contohnya, bulatan besar ini. Contohnya ini. Okay, saya balik pada Inventor. Okay, so kamu ada satu kotak, contohlah. Kamu ada satu circle di dalam. Okay, contohnya saya nak letak circle ini mempunyai jarak dengan tepi. Kalau you tengok di sini, circle besar, okay, dengan jarak di bawah adalah 72. Kamu akan buat apa yang ada lah. Ambil dimension, klik pusat bulatan, klik garisan bawah. Masuk, type 72. Dapat terus. Boleh, Taufik? Boleh? Boleh. Okay. So, ini saya rasa pun boleh buat. Boleh buat yang satu dengan dua ni ya. Okay kan? Buat semua nih, sir. Buat semua. Ini ada di Cidos ke Sir? Saya rasa dalam Sidos ada. Ya. Buat exercise 1, 2, dengan 3 sebelah kanan ni. Boleh? Boleh. Kalau dia sama pusat macam exercise 2 ni, sama pusat kan? Sama pusat lagi, senang sama pusat. Okay, kamu just ambil circle, circle pertama, you buatlah dimension. Ambil lagi circle kedua, kan ada pusat dia, you just klik pusat lah. Sama pusat dah. So di sini dia perlukan tangent lah. Yang ini tangent lah, tangent. Ini tangent pun senang, you just ada circle, kiri kanan circle. Lepas tu ambil line. Line tu jangan sentuh. Okay, biar dia jauh. Lepas tu, dua bulatan tu mesti sama tinggi kan. Tadi saya dah tunjukkan, kita gunakan horizontal constraint. Klik pusat bulatan kiri, klik pusat bulatan kanan. Supaya dia tak bergerak atas bawah.
Step kedua, ambil tangent dekat atas, klik garisan, klik circle. Klik garisan, klik circle. Okay, saya punya ada ubah size tu sebab tak letak dimension. Okay, lepas tu trim. Semua line atau circle perlu letak dimension seperti dalam soalan. Okay, Lukman, Taufik? Okay, sir. Okay. So saya rasa nanti saya akan send 3 lukisan ni dalam grup lah. Kamu boleh siapkan dan nanti saya bagi satu folder atau CDOS nanti you upload lah. Exercise 1, 2, 3. CDOS tu dekat paling bawah sana, you scroll bawah ada DAB 4 session 2. Dalam tu ada exercise 1, exercise 2, exercise 3. Kamu upload di sana. Okay? Boleh? Boleh. So untuk kelas esok tu mungkin nanti kamu atur masa dengan saya lah. 1 jam ke 2 jam macam tu lah. Kita buat simple-simple. Okay? Ada beberapa soalan ke? 89 boleh nggak, sir? 89. Boleh. 10 lah. Pagi ada kelas kah? Mana ada kalau Sabtu? Oh, kita mungkin buat sekejap, lepas tu buat latihan, buat sekejap lagi latihan lah. Macam tu lah. Okay kan? Ya lah, sir. So esok pukul 8 lah, boleh? Okay, sir. Okay, so sampai sini je lah untuk hari ini. Nanti saya akan send dalam grup. Kamu cuba siapkan. Esok, lusa ke malam ni ke cuba buat lah. Bila masa aja kamu ada masa, you can try. Kalau ada beberapa soalan yang tak faham, you boleh rujuk saya nanti lah. Okay. Sir, di mana mau tengok video ni, sir? Ya, nanti saya upload dalam YouTube, saya send dalam link grup. Oh, video ini nih. Nanti saya send. Oke, sir. Okay, thank you. That's all. Thank you. Oke, sir. Oke. Thank you, sir.